wakil yang bertanding hari itu yang ke peringkat kebangsaan. And then mendapat juara. Orang lain nak beli kopi, fikir, oh mahal lah. So kami mula dengan harga yang cukup berpatutan tapi rasa premium. Putri Sentubung, putri sejinjang, menjaga gunung negeri Sarawak. Sambung. Kadang-kadang saya tanya, kenaklah saya boleh dipartner dengan Nyatok. Intro je lagu. Saya dah lain kah? Kau nyuruh aku tadi. Benar kah? Oh. Okey, siapa kita tinggalkan. Alright guys, hello bersama dengan Ardi Belarik. Dan juga Azwa Shah dalam Borak Teh Sipeng. Yes, betul. Dan kena Wawa boleh menari. Menari, menyanyi. Senang ada kaitan dengan topik kita hari tu. Yes. Apa Untuk segmen apa tu, kita nak bersama dengan tetamu kita yang akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi, lebih terperinci berkenaan dengan sesuatu yang memang ditunggu-tunggu oleh penari-penari. Betul. Bukannya orang besar aja, dewasa aja. Kena itu. Biar kecil pun sama aja sebenarnya. Yes, di mana tengah berlangsungnya Festival Tari Malaysia. Betul. Dan juga Festival Tari Kanak-Kanak. Tari kanak-kanak. Untuk tahun-untuk lah. Ya, untuk tahun-untuk peringkat negeri Sarawak. Negeri Dan Sarawak. untuk berkelakar dengan lebih lanjut berkenaan dengan program yang tengah berlangsung, kita nak bersama dengan Encik Johan Wahyudin Bintai, penolong pengarah kanan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sarawak. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah, apa khabar? Gabriel. Sihat. Okey, dan tetamu kita yang kedua, Encik Gabriel Fairuz Louis, Pegawai Kebudayaan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sarawak. Macam kenal, tapi kenal. hari tu nyalain. Alright, so maybe Encik Johan boleh kongsikan sedikit sebanyak berkenaan dengan Festival Tari Malaysia dan juga kejuaraan Tari Kanak-Kanak Malaysia peringkat negeri Sarawak yang tengah berlangsung kini tu. Okey, sebenarnya program tu ni ada 2 in 1. Mhm. Kita ada Festival Tari Malaysia peringkat negeri Sarawak, and then ada kejuaraan Tari Malaysia peringkat negeri Sarawak. Festival tari tu untuk orang dewasa yang umur 18 tahun ke atas. And then untuk kejuaraan tari kanak-kanak ya untuk dembiak ya. Umur 7 tahun sehingga 17 tahun. Nya beza banyak. Kami mula 2 program dalam satu masa. So dapat banyak jimat bajet lah. Jimat masa juga. Lagi meriah juga. Yes, lebih kami. Betul. Jadi Encik Gabriel, boleh tak kongsikan apa keistimewaan kebudayaan untuk kali tu? Kali itu keistimewaannya seperti yang Encik Johan Madatik, kita mula gabungan kejuaraan tari kanak-kanak bergabung dengan Festival Tari Malaysia. Keduanya adalah selepas sekian lama 2 tahun kita seada festival, sudah dibuka lah kini tu untuk ya. Dan yang ketiganya istimewanya nya bukan dari Kuching je. Soalnya seluruh Sarawak datang untuk bertanding untuk dua festival Tari Malaysia dengan kejuaraan tari kanak-kanak. Nah, dah namanya peringkat negeri Sarawak. Yes. Saya dah sempat nanggar persembahan daripada sekolah, datangnya daripada Kanoit, dari Bintulu dan banyak lagi. Okey, so setiap pertandingan yang ada dianjurkan pastinya ada matlamatnya tersendiri. So Encik Johan, silakan. Okey. Sebelum tu saya maklumkan tarikh dia. Boleh. Lupa tadi kan. 19 hingga 20 Ogos 2022 di Auditorium Taza Tun Ahmad Zaidi Adrus, IPG Batu Lintang, Kuching. Matlamat program tu sebenarnya untuk mencukil bakat. Sebab kita tahu di Sarawak tu ramai bakat-bakat tari yang hebat. Betul. So program tu merupakan platform untuk SIDA mengetengahkan koreografi yang hebat daripada setiap bahagian. Untuk festival tari ni ada 2 kategori. Kita tahu sikit tarian rampayan tradisional yang menggabungkan tarian joget, inang, zapin dan juga asli. And then sikit-sikit tarian etnik kreatif yang lebih kepada etnik Borneo, Bumi Sarawak, tarian etnik Sarawak lah. Sikit-sikit untuk kejuaraan tari kanak-kanak yang lebih kepada etnik kreatif. Jadi durasi untuk kejuaraan tari 4 minit, 3 ke 4 minit pun ialah yang biarkan takkan yang nak masa yang panjang kan nak. Betul. So untuk kejuaraan tari, Cik Gabriel? Kejuaraan tari ya
kita pun kategori hanya sikit aja, hanya kreatif Malaysia kan, kreatif Malaysia. So selama 6 kumpulan yang bertanding, seperti yang kita madah, ada yang dari Kenawit, ada dari Bintulu juga, yang termasuk Kuching juga lah. Ya antara yang ada lah. Dan hadiah pun menarik-menarik juga sebenarnya. Mudah menarik. Kena si kongsi gini tu. Padahal lah kena orang apa hadiahnya. Hadiah yang kita orang Tawarkan. Okay, untuk Festival Tari Malaysia, juara akan menerima wang tunai, piala serta sijil. Naib juara akan menerima wang tunai juga, sama juga. Yang juara 2,000, naib johan 1,500, yang nombor 3 1,000. Dan sagu hati akan dapat 500. Dan Sidato akan dipilih untuk sekiranya terpilih akan mewakili Sarawak ke peringkat Festival Tari peringkat kebangsaan 2023 kelak. Jadi berbaloi ya, Den. Kan. Jadi macam Encik Johan nak tanya sedikit berkenaan dengan kebudayaan. Okey, apa pentingnya ilmu tarian untuk dipelajari oleh kanak-kanak sekarang? Adakah sekadar untuk dia orang tahu-tahu macam ni aja ataupun untuk dia orang ada modal dalam TikTok? Kan keren gini tu. Boleh juga ya. Ataupun mereka sepatutnya tahu tentang kebudayaan suku kaum di Sarawak. Betul. Pada kami lah, tarian tu mengajar disiplin pada pelajar. Sebab sidaknya mesti yang datang tepat pada waktunya untuk yang berlatih. So jurulatih akan madah contoh pukul 2, yang akan datang sebelum pukul 2. So dalam kesenian tu diajar disiplin. Macam yalah, punya disiplin semasa latihan yang akan buat masa di sekolah. Masa time belajar yang akan membawa nilai-nilai murni yang baik dalam dalam tarian ya ke peringkat ke sekolah. Macam yang waktu belajarnya yang ikut masa, yang si bertangguh-tangguh, yang on time. Itu merupakan satu lagi kesenian tarian ini merupakan kalau mereka benar-benar minat, benar-benar mereka boleh sebagai pendapatan sampingan mereka. Betul. So ada kumpulan yang telah membuat persembahan di luar negara, di KL di luar daripada Sarawak. So selain daripadanya bertandak, dapat pengalaman keluar ke tempat lain. Jadi sebenarnya Dan nak join menari-menari tu, ada orang madahnya set the future. Tapi sebenarnya benda tu memberi skill and menambah manfaat kepada orang lah sebenarnya untuk lebih ke antarabangsa kita tahu sebab tok juga mempromot etnik kita di Sarawak. Betul. Macam saya sendiri, saya pernah join Festival Tari Malaysia untuk tahun 2013 ataupun 2014 ataupun 2015 rasanya. Okay, banyak tahu ni. Sebab ia adalah tarikh aktif saya dalam seni tarian. Oh, Juara I lah, see. juara sih. Jangan ditanya. Itu. Dia kira macam ni lah. Si berani nak madah. Saya pun ingat juara ke DC. Jadi Encik Gabriel, kami ada soalan lagi. Adakah festival tu setiap tahun? Seperti yang di Padang Encik Johan nya 2 tahun sekali. Ini akan berselang-seli dengan festival teater Malaysia. Oh, ada teater juga. Ya, ada. Wow, best. Okey, macam pemenang yang terpilih untuk menjadi wakil Sarawak. Adakah ianya akan bergerak di bawah seliaan JKKN sebelum dihantar mewakili Sarawak untuk ke pentas kebangsaan? Untuk Festival Tari Malaysia, kami orang akan antara yang menguruskan peserta-peserta kumpulan yang terpilih kelak lah. Sebab kami orang yang menganjurkan. So bila dah terpilih, kami orang akan jadi pengurusan untuk kumpulan-kumpulan yang terpilih untuk mewakili Sarawak. I see. Jadi untuk pertandingan tu kan ada kanak-kanak, ada dewasa. Jadi adakah kita orang macam menilai jenis tariannya ataupun performance tidak
melalui macam mana tengok macam different lah, macam kanak-kanak lain yang pun perspektif, untuk dewasa lain Pemakahannya lagi, lah. Pemakahannya macam ni. Kanak-kanak Encik Johan boleh Encik jawab. Johan. Sebenarnya penilaiannya sama sebab dalam tariannya dia akan anggap keseragaman, Yes. dari segi pola lantai dan benarnya sama. Busana. Cuma busana dan keseragaman lah semua dalam tarian. So tidak ada beza dia punya kriteria permakahan. Jadinya mesti orang mana tak mesti seragam, mesti sama-sama serentak ya, semua Yes. mesti ada. Yang bertandak dalam kumpulan. So keseragaman tu penting. Tapi ialah kita anggap ada pelibatan sekolah-sekolah. Actually, adakah Encik Johan merasakan penglibatan daripada Nemyak ataupun kanak-kanak dari peringkat awal ianya akan membantu mereka untuk lebih mengenali suku kaum etnik yang ada di Sarawak. Sebab kita ada banyak. Betul? Semua orang tahu ada Macam Iban, jenis? Bidayu, Melanau. Orang Ulu, Melanau dan macam-macam lagi. Yang baru kita sebut nama besar, yang kecil-kecil lagi. Betul. Yang minor-minor pun ada banyak. So adakah ianya akan membantu untuk mengenali sebab dalam setiap tarian ada ceritanya. Betul. Di Jabatan Kebudayaan Kesihatan Negara Negeri Sarawak sendiri, kami orang ada program bimbingan seni budaya yang memang mengajar sekolah di mana ada 6 buah sekolah di pelbagai bidang seni lah. Kita ada bidang tari, teater, muzik, gasing dan juga silat. Jadi kita mengajar nembiak daripada peringkat Awal. umur contoh 7 tahun sehingga 17 tahun. Wow. Tidak akan belajar, bukan belajar just contoh menari, bukannya menari aja. Yang akan tahu tarian tok daripada etnik sini. Yang akan belajar ialah mendalami betul. Kami orang bukan mengajar tarinya bergerak ajaknya, tahu bertanda aja, tapi ni tu tarian tok dari sini. Sejarahnya dari etnik semua. Kami akan mengajar daripada peringkat bawah sehingga dia tahu tok daripada contoh tarian Iban lain, Bidayuh lain, Melanau lain. tarian ajat pahlawan yang dari etnik Iban contohnya lah. So kita tak mau penari yang berilmu. Ya. Dia tahu bertanda je tapi dia tahu tanda apa ya. Nanti ditanya dia tahu. So mereka akan menerapkan selain daripada bertanda and then dia tahu daripada ilmu di sebalik tanda je. Okey, kita nak uji ilmu Ai, Wawa. Tarian alu-alu apa ya? daripada suku kaum Aku buat dengar first time je kan. Kadi Palu-palu aku tahu dia. Padat Alu-alu. menari lah apalah. Inilah yang dimaksudkan oleh Encik Johan kan? Jangan menari je. Sebelah tunjuk. Ya. Alu-alu adalah daripada Melanau. Yang kita sebut alu-alu ya 26 hari bulan tu kami orang ada online. Jom belajar tarian asas Melanau alu-alu. So kita boleh nanggar di boleh. Facebook JKKN. Boleh. Tahu, Jadi pergi kami nanggar. mau tahu je lah. Macam contoh nak ada orang certain naknya macam aku siap pandai menari, aku siap pandai berlakon, si pandai tok keruk badan aku nak menari, nak berlakon tu apa semua. Jadi adakah sidak boleh join juga untuk bimbingan budaya seni tu macam ni? Macam program bimbingan seni budaya lebih kepada sekolah. Persorangan kami orang lebih kepada kumpulan tarian, NGOs lah. Macam kelab lah. Oh. Ada kelab juga. Yang boleh mohon ke JKKN. Boleh mohon. Kami mau mohon Aden. Kau buat tu je Aden. Jangan, mudah alu-alu kau. Dari sini lah aku dah belajar Aden. Jangan sampai aku ngeluar sikit lagi nama kata. TikTok ke pandai? TikTok. Tengok. Tutup lah yang dibingungkan. Yang perlu nak adalah untuk tahu siapa ya? Apa ya? Tok Tep Melanau. Nak angkat tangan macam tu, yang Bidayu. Betul, tuan? Tengok ilmu. Benalah, okey dah. Kau terus macam tu. Aku tahu macam tu ya Din. Okey, so kita dah berada di penghujung segmen. Jadi Encik Johan mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan kepada penonton, silakan. Dari segi untuk Festival Tari Malaysia dan juga kejuaraan tari kanak-kanak ni ialah sebagai wakil kebudayaan di negeri Sarawak tu, kami orang mau wakil yang bertanding hari tu yang ke peringkat kebangsaan and then mendapat juara. Betul. Dan harapan besar ya sebenarnya. Satu lagi ialah supaya seni budaya kita tu ditelan zaman. Betul. Teruskan walaupun that's why kami libatkan nembiak ya and then dewasa. Sebagai dewasa akan ditanggap oleh nembiak ya sebagai ialah yang akan tahu
seniornya boleh molah lebih baik daripada yang akan ikut kelab. Yes. Betul. Sebagai Nebiaknya sebagai langkah awal sidang. Betul. Dia akan berterusan bertandak dan jadi seorang penari yang bagus pada suatu hari kelak. Jadi Encik Gabriel boleh tak beri ucapan dan galakkan untuk remaja dan belia ataupun kanak-kanak kini untuk join kebudayaan? Okey, kami macam menggalakkanlah untuk seperti yang kita pernah lihat kanak-kanak dan belia untuk lebih cenderung kepada bidang seni dan budaya tu, especially dalam bidang tarian. Sekiralah tarian kah maupun teater kah, lakonan kah, untuk sama-sama kita seperti yang Cik Johan Pandah tadi, bendaya adalah ilmu. Ilmunya bukan sekadar pergerakan ataupun percakapan saja, tapi ilmu yang boleh kita praktikkan untuk anak cucu kita kelak. So kita tu antara pelapis-pelapis untuk masa depan yang kita tu boleh bercerita dengan orang-orang muda apa yang kita tahu kelak. Sama juga dengan daknya kelak bila dah dewasa akan ada ilmu yang sentiasa dipeganglah sepanjang zaman. Kami JKKN dengan sama dengan Cik Johan, semoga event tu berjalan dengan lancar. And yalah Dek, sokonglah seni budaya di Sarawak khususnya dan Malaysia. Betul. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Cik Johan dan juga Encik Gabriel. Sama-sama. Tapi ialah sikit persoalannya, Mek Dek. Selalunya sebelum kita nak memulakan apa-apa acara naknya ada tarian rejang delok dipersembahkan. Tok Sidah, Dek. Dengar je berlaku. Aku menari je tak sikit je. Tapi aku tak tarian apa ya. Okey. Apapun, thank you so much yang dah pun menyaksikan Bawa Atas Sipeng segmen bersama dengan Amir Dua. Dan kita akan berjumpa lagi di next segmen. Betul. Right. Bye. Bertemu kembali bersama saya Azwa Shah. Adin Melari dalam Borak Tersipeng episod yang terbaru. Nampak model? Enggak, kopi yang berpeluh-peluh je. Berpeluh. Yang sampai-sampai kau berpeluh juga? Nak. Yang memerhatikan Americano yang cukup menyelewakan. Benar kah? Boleh kah? Boleh. Boleh dulu. Habiskan job tu dulu. Okey? Jadi kali tu kami dua ada interview orang yang molah kopi. Tapi bukan kopi sebenarnya hanya madah teh. Nah, jadi kita berada di dalam segmen Apa Tok? Dan untuk kelakar lebih lanjut berkenaan dengan kopi, kita bersama dengan Puan Hilda dan juga Pak Cik Wahabi. Apa khabar? Alhamdulillah. Alright. Alhamdulillah. Untuk kedai kopi kita, siapa punya idea untuk membuka street coffee di tepi jalan tetapi memberikan satu kualiti kopi yang cukup sedap dan lazat? Mostly kerana kami kedai pun kami suka kopi, mostly kami spend about RM20 lah untuk beli kopi sehari. So kami fikir why didn't I just start the business related to coffee, tapi kami mau kopi yang affordable untuk orang-orang. So kami di rumah ada van, why didn't I utilize the van? Kami guna van lah because kami tu just start up kan the business, so I guna van teh untuk mula business tu karena the cheapest modal lah. Instead of kita nak sewa kedai dulu kan, because kita just start the business. So kami take mula kopi tu because kami suka kopi. So pasti orang lain nak beli kopi fikir mahal lah. So kami mula dengan harga yang cukup berpatutan tapi rasa premium lah. Jadi if kita boleh nangga, kopinya toknya pula nya jual menggunakan van, dekat van yang mula kopi tu, and then one more thing, nama kopi tu adalah Semuado. Tapi memang tanya dengan Encik Wahab, kena namanya Semuado. Okey, Semuado tu adalah satu syarikat lah. Yang ditubuh lebih 10 tahun dulu. Mula-mulanya kita berniaga daripada coconut shake hingga ke membuat welding, sangka busak. Lain benar tu. Daripada coconut shake pergi ke welding. Lepas ya? Apabila dapat
menantu yang suka kopi. Jadi kita berfikirlah, why not we just coba jual kopi. Jadi itulah dari sana datang Semua ada, Idenya. sebab sell everything. Yes, dari saya yang if kita orang perasan semua ada tu, if kita orang sebut selo-selo, semua ada. Bahasa dari orang Semahan, Semua ada. Betul sih, Encik Wahab? betul betul. Okey, so macam yang tengah ada di depan saya kini tu adalah salah satu jenis yang ada dijual, iaitu Americano. So, apa juga yang ada selain daripada Americano tu? Kita ada latte biasa, ada flavor latte which is caramel latte, vanilla latte, lalu ada dolce, ada mocha latte, kemudian ada macchiato. Ada double shot juga. Ui, double shot juga. Double shot. Confirm celah lagi ancah. Jadi berapa lama dah kita buka dekat van tu? Kita baru 2 bulan lah macam tu. Oh, So, macam ni dengan sambutan? Alhamdulillah lah. Sebab apa saya bertanya tentang sambutan? Lokasi untuk perniagaan semua ada tu nya terletak berdekatan dengan kedai-kedai kopi yang lain. Betul. Coffee house yang ada di area Sekitar. Paradise. Dan macam ni agak-agaknya kita rasa kita dapat perhatian sih daripada peminat-peminat kopi tu. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah. It depends on lagi on customer lah. Whether tidak mau enjoy lepak-lepak, they can go to that place lah, Paradise. Kalau mau grab through, mau enjoy scenery, which is birds kan, mereka bolehlah pergi ke tempat kami teh. Tak kata ada si planning kita macam mau buka kah tempat lain juga ataupun kita mau berpindah-pindah. Macam kejap di Semahan, kejap di Kuching, sini. Ada si? InsyaAllah soon kita akan ada juga di Sigit tempat yang si movable, ada juga yang kita movable and nomad lah maksudnya. Kita plan ada 2 ideas lah. Sigit tempat yang kita just one stop, Sigit tempat yang kita nomad. Kita boleh juga dipanggil ke tempat-tempat, ke dah event. Macam last week kita ada dipanggil ke Serian. Ui, Uish, jauh main. Depends on orang mau guna kopi kan. They want to serve the coffee to people, dia boleh panggil kita. Jadi if kita orang ada event macam birthday kah, wedding majlis kah, kahwin, untuk carnival majlis lah. kahwin kah, kita orang boleh jumpa dengan puan untuk Untuk pertanyaan discuss lanjut. lah, discuss kita orang pun planning macam ni. Ya. Tapi kami mau tahu apa special coffee semua ada tu. Mostly neutral lah. Ada orang suka setakat tu banyak orang suka macchiato. Macchiato. Ada juga suka double shot. Wow. Mocha pun neutral lah. Ada yang suka tu. Tapi mostly kini tu caramel macchiato. Oh, so ia adalah sambutan terhangat and special dari Semuado. Saya dah plan nak kah triple shot. Untuk ya pakcik jawab Okey. Ada customer yang sanggup beli 8 shot. Ada. Sudah sebut tidur seminggu kah? Kita boleh uruskan. In fact, udah pun diuruskan kan. Diorang dapat 8 shot. Pernah lah. Pernah student. ada. Ya Allah, kata kau coba dia. Jangan. 8 shot for caramel macchiato. Ui. Sugar level yang normal je. Baiknya. Okey, so macam kita ke diri nak bila berniaga, membuka perniagaan berasaskan kopi, mun kita si keberatan untuk kongsi kepada orang yang tengah nanggan ni tu, jenis kopi yang digunakan. Biji kopi ya. Ataupun kita orang menggunakan serbuk yang dibeli Sedia daripada luar, yang dah dibungkuskan ataupun biji kopi yang original. Dikisar sendiri. Original biji kopi. Biji kopi kita guna bin khusus yang kita pergi beli di jiran kita, negara jiran. Because kami suka kopi, so kami perlu inspect seorang biji kopi ni yang kami guna. So because kami prefer not kopi masam, Betul. so kami pilih kopi robusta. Oh, robusta. Robusta mix arabica. Ya. So dia Wow. tak terlalu light, dia tak terlalu pahit. Betul. Jadi setakat tu kita ampun kita ada si planning macam untuk mula special lagi macam
apa orang Datuk yang Whipped cream. whipped cream. InsyaAllah soon. Ada si orang macam demand mau. Boleh si mau tambah Coklat. tambah tok gi, tambah tok ada si. So kini tu kan orang banyak menjaga kesehatan. Kalau kita tambah banyak karamel sirap kah, manis-manis kah, mereka takut kena diabetes kan. Betul. So mereka prefer untuk tambah extra salt lah instead of tambah macam ada several people yang mau tambah whipped cream, ada yang si. Jadi lepas tu Senaiden kita dua akan molah kopi ya. Oi. Buat try. Ya, biar serius. Sip lah kopi molah Boleh? air. Boleh? Molah air. Kata Pedro akan molah air. Tapi sebelumnya kami mau tanya. Aku mau je bertanya je. Kau tanya. Aku dari tadi tunggu. Okey. Okey. Si Jaya playback sikit. Playback. Si aku kan pencinta kopi. Dari tadi aku Okey cerita. okey boleh aku. Okey macam Pakcik Wahabi. Kita sebagai orang yang dah berusia anak. Zaman dulu-dulu mesti minum kopi cawan. Betul. Jadi Etok dengan kopi macam tu, tekak tak masuk. Alhamdulillah masuk. Ya lah pakcik sokongnya tu malah kedai kopi tu. Pakcik pun nak minum kopi daripada kecil. Oh, Nang dari kecil. jadi saya ada masalah lah. Saya ada masalah. Everywhere memang kopi openg lah. Tapi dengan ada kopi kami tu Yang manggil lah. Komen orang lain datang juga lah. Dengar cerita kami bukan ramah lah. Borak kopi peng. Dan adakah menjual kopi aja ataupun ada menu-menu lain yang diselitkan sekali? Dulu kami ada jual goreng pisang. Oh, you goreng pisang. Pisang goreng lah. Pisang goreng kipas, tapi kini tu kami dah stop lo sebab si TKB lah. So setakat tu kami nang molah tu aja. Tapi kami ada molah homemade dessert lah. Ada buko pandan, tofu macam ya lah. Yang semua ada everything. Itu adalah langkah awal sebenarnya. Apabila kita memulakan bisnes, kita mula daripada bawah, daripada kecil dan ianya akan berkembang menjadi besar-besar dan kita dapat jangka bahawa macam ni perjalanan bisnes yang akan berlaku. Ada maybe dalam setahun 2 tahun akan buka kedai selepas tu. InsyaAllah. Akan buka franchise. Doakan. Jadi boleh tak kongsikanlah apa planning kita lepas tu macam ni kita nak promote lebih lagi kita ampun bisnes tu. InsyaAllah kedepannya kami ingin ada kedai lah. Kemudian kami ingin spreading the business by movable business lah macam tu kan, macam move around the Kuching lah, so people will know semua ada kopi teh. Betul. Macam ya lah. Okey. Jadi saya dah sabar dah untuk molah kopi Kediri sebab saya adalah pencinta kopi. Betul. Dari Kuching sampai berhijrah pergi ke Korea Selatan semata-mata nak mencari kopi. Mana sini? Benar. Saya ulang. Kali tu saya sibuk pula. Kali tu saya jujur. Bukan saya sibuk ni. Betul. Okey lah, Saya banyak olah. tahu jenis-jenis kopi. Kopi Arabica, kopi banyak lah. Jadi jom nangga kami dua Adin lepas tu molah air kopi. Let's go. Jom. Okey, Tok Lavin yang kami panah tadi yang menyediakan kopi semua ada. Tapi Tok kami nyuruh kita ajar kami lo macam ni nak molah kopi americano. Boleh? Boleh. Okey, apa yang perlu kami molah first? First kita ambil gula tadi nak. 5 kali okey. pump. Dah. Lepas tu ambil mendigal. Setakat tu je lah. Okey. Lepas tu cuma tinggal muka sebut dalam je lagi. Kah sebentar. Ke dalam tu ah? Tahu. Okey. Dua, sudu. Biar penuh lah. Okey. Senang je. Pasnya? Saya sikit je. Setengah. Sikit ah. Gi. Sikit. Okey dah. Okey. Lepas tu tekankan je. Tekan gunakan tok. Tok. Macam ni tadi. Macam tu lah. Sampai bawah. Biarnya rata lah. Dah. Pasnya? Tak lock dalam tu. Lock. Rasa-rasanya lah. Oh, cik. Okey, lock. Okey, dah lock ah. And then Tak. Okey, Kena letak, tengok. Air yang mesti sekat tentu lah nombor 2. okey. So airnya mesti sampai nombor 2 tu. Sedia. 1, 2. Lebih pun sihat lah. Dah. Steady.
Lepas ya? Letak tak dalam ya. Dalam cup. Okay. Now, masukkan ke dalam cup. Bismillah. And then, Lepas ya, kita letak ais. ais lah. Oh, Okay, jom. Lepas tu kah? bak sekali. Okay. Lalu ah. Okey, jadilah Americano. Bang! Mun tadi Wawa molah americano, kini tu saya molah ais latte. Okey, jom saya kasih aja. Alright, air gula. 5 pam. Sidap ada 5 pam, tapi saya mau manis sikit, so saya tambah 1 lagi pam. Okey, selepas Saya itu susu. masuk susu. Masuk susu sesuka rasa ya. Hah? Oh, nak. Oh. Okey, mun udah pada udah. Dah. Oh, dah. Okey, betul. Susu tu bukan saya pun. Mun susu tu saya pun memang tinggi tu ya. Okey, selepas itu kita letak ini ke tepi. Lepas itu kita buka yang ini. Okey, kita buang ini dulu. Buat dia tukuk lah. Lep gitu. Lekat ya. Oh, kami dah 2 tahun dah molah kopi. Berapa lama dah molah kopi? Dah nak masuk 2 bulan. Oh, 2 bulan. Oh, sama jual lah. Sama jual masa pembukaan perniagaan tu lah. Oh, Okey, selepasnya kita masukkan kopi. sikit. Okey, boleh tekan. Dulu saya ada cita-cita nak buka kedai kopi. Tapi ya latte. Okey. Kita kasih rata. Okey, lepas ya kita letak dalam tu. Okey, lock. Alright. So, dah boleh blend lah? Boleh. Alright. Mau kita tambah lebih sikit boleh juga. Ha? Mau lebih sikit pun boleh. Mau juga. lebih sikit pun boleh juga. Okey. Kita bolehnya lebih sampai tumpah. Sudah. Boleh dah. Dah? Boleh. Saya dah madah, saya tak tega juga. Jangan takut. Okey, lepas ya, kita masuk kena. Oh, masukkan. Sodak ni. Saya letak ais. Asal kita letak ais. Jom. Okey, dan inilah dia ais latte daripada saya dan juga semua ada. Okey, kita nak test macam ni rasanya. Dak deh. Mana?